Saya harap suara saya jelas semua sebab agak pelik lah dengar saya bercakap tapi macam tak ada bising-bising respon tu, macam kelakar pula Okey, maaf. Dengar. Sebab seram, rasa macam bercakap seorang-seorang je kan. Itu yang dengar, aku tak dengar kan. Kalau dalam dewan tu seronok lah juga kan. Ada bising-bisingnya, kita nampak orang tu buat apa tak. Bila dalam laptop dia macam rasa pelik lah. Okey, alright, kita teruskan Okey, sebagai mukadimah lah, memandangkan pada hari ini saya berkongsi dengan tuan-tuan puan berkenaan dengan integriti lah. Sebelum saya tunjukkan mukadimah ni, saya nak tanyalah peserta-peserta yang ada pada hari ni. Kalau boleh, berapa orang hari ni ada pesertanya? Roughly? Hari ni sekarang ni dah dalam 162 orang. Okey, Alhamdulillah 162 orang. Ya, di kalangan 162 orang ni, siapa boleh bagi tahu saya apakah maksud integriti? Soalan untuk permata tu. Lain ni. Siapa suruh jemput saya lah. Kalau jemput saya banyak tanya soalan kat orang. Kau orang tanya soalan kat saya. Sebab kenapa saya bertanya begini, saya suka tanya, apakah maksud integriti tu? Sebab selaku penceramah pun saya tak tahu apa maksud tu. Orang kata betul penceramah ni, integriti pun tak tahu. Masalah dia begini. Boleh tulis dalam setting. Boleh tulis kat mana kan. Okey, sebab kenapa saya berkata begini, sebab yang saya ingat adalah seperti yang telah diunjurkan oleh Rasulullah SAW. Dia bagi tahu bahawa kita hidup kat muka dunia ni, kita kena laksanakan ataupun amalkan sifat-sifat mahmudah, elakkan sifat-sifat mazmumah. Simple as that. Tetapi dunia zaman sekarang ni, dia cuba mewujudkan perkataan yang orang lain pun tak faham. Bila tak faham, senang. Jadi tak ada pelanggaran dan tak tahu macam mana nak amalkan. Sebab tu perkataan integriti tu muncul. Sebab orang, kalau saya tanya integriti tu apa? Kejujuran, kepercayaan, jujur, amanah. Kan? Tak ada concrete evidence yang kata integriti is apa benda integriti tu. Tetapi orang akan menyatakan bahawa integriti tu adalah sifat-sifat mahmudah. Kejujuran, amanah, adil, amanah dalam melaksanakan tugas. Perkara-perkara tersebut adalah related to integrity, tetapi itu adalah sifat-sifat yang ada dalam sifat-sifat mahmudah. Jadi bagi saya, cukuplah sekadar tuan-tuan puan bila melaksanakan kerja, melaksanakan amanah tu, amalkan sifat-sifat mahmudah, jauhkan sifat-sifat mazmumah. Sebab isu dalam perolehan ni berlaku akibat daripada manusia. Dia bukan berlaku akibat daripada sistem, bukan akibat daripada formula matematik, kan? Dia adalah berlaku disebabkan sikap manusia, sifat manusia. Jadi you build up lah apa jua sistem yang ada kat muka dunia ni. Pasang lah CCTV kat belakang tengkuk pun nak tengok orang tu buat kerja ke tak buat kerja. Tetapi kalau dalaman manusia tu tak ada, orang kata sifat-sifat mahmudah tu, sampai ke bila pun orang akan cuba langgar. Orang cuba tutup CCTV tu, orang cuba hack sistem CCTV itu, sebab manusia ni dia memang sifat atau karakteristik ni begitu. Sebab itu kawalan kepada manusia ni benda yang tak nampak. Seperti contoh Tuhan kan, mana kita nampak. Jadi bila benda-benda nampak ni, manusia cuba mengelak daripada benda-benda yang lahir je kita nampak. Itu sebut sikitlah ulasan saya berkenaan dengan integriti. Okey, ini baru mukadimah saya. Mukadimahnya adalah, kalau saya nak tanya lagi tuan-tuan puan, ni kapal apa? Boleh tulis kat bawah tu lah, kapal apa ni? Kalau tuan-tuan tengok rupa dia begini kan, serombong kapal dia 4 kan, kapal yang terbesar pada zaman itu. Okey, siapa ni? Puan Yusrina Titanic. Kebiasaannya saya lontarkan soalan ni, tak ada orang salah jawab. Kebiasaannya betul. Bila letak gambar ni, betul. Lepas cuma orang tanya saya kemudian tu, dah kenapa penceramah ni cerita pasal Titanic? Saya tengok 4 jam setengah cerita Titanic ni. Tahulah cerita pasal apa tak? Tapi apa yang nak penceramah cuba sampaikan berdasarkan cerita Titanic ni. Okey, selepas tu timbul soalan nombor 2. Tuan-tuan puan tengok cerita Titanic ni, cerita pasal apa?
Kalau boleh explain sikit lah kat bawah tu, cerita Titanic ni cerita pasal apa? Ni tapi tanya soalan ni tak ada hadiah lah saja kan. Kita nak apa orang kata, kalau saya suka bagi ceramah tu two way communication lah. Bila ada feedback tu dan agak menarik lah. Okey. Saya menarik perhatian dengan jawapan puan ni Musibah Musibah Cinta Musimah ke apa, sebab dia pakai nama gelaran apa, cinta, kasih sayang, crash kat but love lah. Normally peserta-peserta saya dia akan jawab cerita Titanic ni adalah cerita pasal cinta. Sebenarnya agak kurang tepat tuan-tuan dan puan. Cerita Titanic ni adalah cerita pasal kapal yang tenggelam je. Kalau nak cerita pasal cinta, dia tukar tajuk cerita tu, dia tak letak Titanic, dia letak I love you, you love me. I jump, you jump. I die, you cannot die. Dia benda tu memang akan ada related dengan cinta. Tetapi bila nama cerita ni, movie ni adalah Titanic, dia cerita pasal kapal tenggelam je. Kita spend masa lebih kurang 4 jam setengah untuk tengok how Titanic tenggelam sebenarnya. Tetapi tuan-tuan puan, ulama-ulama perolehan di dunia ni, dia melihat cerita Titanic ni bukan cerita pasal cinta, bukan cerita pasal kapal tenggelam. Dia tengok cerita Titanic ni adalah cerita yang menunjukkan bahawa pada zaman itu perolehan telah dilaksanakan pun, iaitu perolehan sebuah kapal Titanic. Namun ulama-ulama perolehan telah bersetuju dan bersepakat bahawa sampel ataupun study case dalam kapal Titanic ni boleh dijadikan panduan dalam perolehan zaman kini lah. Iaitu, tuan-tuan puan-puan tahu tak kenapa kapal Titanic ni tenggelam? Ni sebab ada orang ni tulis crash dengan iceberg. Itu faktor. Tapi kalau tuan-tuan faham, dipercayai bahawa ulama-ulama perolehan ni menyatakan bahawa jika kapal Titanic ni dibuat berdasarkan spek yang termaktub di dalam kontrak Titanic ni, maka kapal Titanic ni akan tenggelam, tetapi mengambil masa lebih kurang 8 jam lebih ke atas. Namun semasa kapal Titanic ni tenggelam more or less tak sampai 4 jam setengah dia tenggelam. Sebab tu cerita tu kita tengok 4 jam setengah. Kalau dia 8 jam dia tenggelam, cerita Titanic ni akan jadi 8 jam. Jadi akibat daripada tenggelamnya terlebih awal daripada jangkaan yang sepatutnya, maka ulama-ulama ni pun pergilah riki-riki apalah berlaku kat kapal Titanic ni dan mendapati bahawa kapal Titanic yang pada masa tu dibina tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Apa spesifikasi yang tak ditetapkan? Yang paling major sekali dalam kapal ni adalah hull steel dia. Hull steel kapal Titanic ni dibuat pada grade C, sedangkan sewajarnya kapal Titanic ni dibuat menggunakan hull steel grade A. Tetapi kalau dia buat pakai grade A, memang dia tenggelam. Itu tak ada Tuhan lah dia nak tenggelam. Tetapi dia 8 jam. Tapi isu dia below than 4 hours and a half. Jadi benda tu tak sewajarnya berlaku. Dan juga kalau tuan-tuan puan tengok cerita kapal Titanic ni, bila dia terlanggar iceberg tu, dia terpatah dua kan. Bila dia tenggelam tu, dia terpatah dua. Benda tu tak mungkin berlaku kalau spesifikasi tu betul. Dia tak akan patah, dia bend aja. Dia macam melengkung saja. Dia tak akan terpatah begitu. Itu pendapat ulama perolehan pada zaman ni yang melihat bahawa Titanic ni the best case study kalau nak belajar lah ataupun mendalami ilmu perolehan, tak kira lah dalam kerajaan ataupun ni kalau kita tengok dia patah dua kan di bahagian sini. Itu kalau jangan tuan-tuan puan dekat perolehan ni dia pun ada ulama-ulama perolehan yang wujud seperti contoh Prof Su Aerosmith dekat Nottingham University. Saya pun belajar daripada dia. Kita pun dah pernah ke Nottingham University berkursus di sana. Dia antara ulama yang ulung lah dalam perolehan kerajaan lah sebab dia membantu kepada WTO GPA dia adalah panel kepada WTO GPA yang mana handle untuk procurement government. Itu seber sikit lah untuk mukadimah. Kalau tengok The Fall of Steel as a Main Culprit, tuan-tuan pun boleh
Google boleh tengok study-study case yang dibuat oleh apa orang kata penggiat-penggiat perolehan di seluruh dunia lah. Itu sebagai mukadimah. Tuan-tuan perempuan nampak tak? Pada zaman Titanic tu pun dah ada orang jahat. Apatah lagi zaman kita ni makin jahat lah sebab intelektual semakin tinggi dan sebagainya. Jadi kejahatan tu makin hebat lah. Makin tak nampak tapi dia jahat. Saya tak adalah berminat sangat dengan apa orang kata unsur-unsur politik, tetapi apa sebagai contoh lah di Malaysia ni, sebagai contoh tuan-tuan, kita buat daripada proses yang jahat untuk tapi ending dia kita buat benda baik. Itu kita biasa kita akan dengar matlamat tak menghalalkan cara. Tapi itulah paling banyak kat Malaysia yang berlaku. Curi duit sana tapi pergi bantu ibu tunggal, bantu anak yatim. Jadi benda yang buat tu betul dah, tapi kaedah kita mendapat perkara tersebut salah. Kalau macam tu bagus kita pergi naik genting, main judi, menang judi, kita masuk dalam tabur masjid. Jadi penyumbang terbesar. Kalau tak begitulah senang. Tapi tak boleh sebab sumber dia pun dah haram. Tak kira lah output ataupun outcome yang kita nak capai tu halal, tapi benda tu tetap haram. Itu kita kena faham sebab ada juga ya argument ni yang saya dapat kadang-kadang dalam perolehan kerajaan dan sebagainya sebab dia macam dia kata buat apa saya buat tender terbuka sebab tender terbuka lambat. Bagus saya pilih je syarikat tu. Syarikat tu saya kenal. Kawan dia, jiran dia, saudara mara dia, sebab dia kenal dia nak pilih syarikat tu without nak gunakan proses perolehan yang baik. Tak boleh juga sebab kalau perolehan kerajaan ni tuan-tuan puan apa sebelum saya bagi sikit briefing berkenaan apa itu perolehan kerajaan berbanding perolehan swasta. Okey, tuan-tuan puan tengok perolehan swasta dia related to objective of the company. Semua company yang wujud dekat muka dunia ni berobjektifkan untuk mencapai keuntungan yang tinggi, maximize the profit. Itu kalau kita belajar teori bisnes tu memang itulah syarikat wujud adalah disebabkan untuk maximize the profit. How to maximize the profit is to reducing the cost. How to reducing the cost? Buying at the cheaper price. Benda tu adalah interrelated between kita beli benda yang murah dan kita akan capai desired outcome kita iaitu maximize our profit. Tetapi benda tu berbeza dengan kerajaan. Kerajaan, adakah kerajaan nak buat profit? Tak. Kecuali lah universiti kan, badan berkanun. Ada badan berkanun yang peranan dia bukan nak making profit pun, tetapi to get orang kata revenue to government. Kalau nak making profit, dia masuk poket sendiri tu lah. Jadi dia go back sumbangan itu masuk kepada poket kerajaan wang disatukan. Jadi secara dasarnya pun government ni tidak melaksanakan urusan harian dia untuk mencapai keuntungan. Oleh demikian, perolehan yang dia nak laksanakan tu berbeza dengan swasta. Swasta dia pergi buat tender, dia cari paling rendah, dia putuskan untuk beli yang paling rendah sebab boleh beli dalam kadar yang murah. Tapi dalam government, dia tidak begitu. Ada masa yang kita bukan memilih keadaan yang paling murah. Kita akan memilih depends on quality, apa orang kata ketahanan. Contoh produk tu tahan 10 tahun, 20 tahun. Kalau swasta dia doesn't care because dia walaupun benda tu boleh pakai sekejap tetapi as long as dia akan generate cost yang murah. Dia tidak ada faktor-faktor yang tambahan seperti yang kerajaan amalkan lah. Jadi kadang-kadang kerajaan melihat kepada pengalaman. Ada kadang-kadang kerajaan melihat kepada kepakaran, kepada apa orang kata dan dia perkara tu dimix dengan harga tersebut. Kadang-kadang itulah kalau kita baca laporan ketua audit negara dan sebagainya, kalau kita tengok keputusan-keputusan yang ada,
Tak semestinya kerajaan tu memilih yang paling rendah sebab banyak faktor yang lain dipertimbangkan. Kadang-kadang lokasi kadang walaupun memang KL tu murah tetapi sebab kita nak mobilize tempoh yang pendek. Jadi oleh demikian kita memilih syarikat yang berada pada lokasi tersebut sebab kita nak benda yang cepat. Dan benda-benda tersebut itu yang kita buy menjadi perolehan kerajaan. Dia berbeza dengan perolehan swasta tadi. Okey, oleh demikian, sebelum kita tengok apa isu-isu yang berlaku dalam perolehan kerajaan ni, eloklah saya terangkanlah perkara basic ni. Kita kata dalam hidup pun kita paling basic kita kena ada prinsip. Contoh prinsip hidup kita lah, kita nak jadi apa kan? Kita nak manusia yang macam mana. Jadi dalam perolehan kerajaan ni yang diamalkan di Malaysia, kita ada 5 prinsip-prinsip perolehan kerajaan lah. Seperti yang tuan-tuan puan boleh tengok di slide tu. Berbeza tuan-tuan puan kalau kita debate ataupun kita argue dengan for example Singapore dia ada 3 je prinsip. Openness, fairness dengan no discrimination. Kebanyakan negara ada lebih daripada 5, ada 7, ada 10 pun ada. Ada 13 prinsip pun ada. Saya fikir kalau 5 ni pun untuk Malaysia dah cukup baik dah sebab rukun iman pun tak apa nak follow lagi kan. Rukun Islam pun tak apa nak hafal. Ni prinsip perolehan kerajaan. Apatah lagi dah ada 5 aja. Ini pun orang tak ikut. Okey. Yang pertama kalau kita tengok accountability awam. Seperti yang saya explain tadi, perolehan kerajaan ni dia accountability kepada awam. Sebab kenapa kita kena buat, soalan lagi kepada peserta. Apalah penceramannya, asyik tanya soalan je kat peserta. Kenapa kita kena buat tender terbuka? Soalan bonus. Kenapa kita kena buat tender terbuka? Tak apalah, untuk mencepatkan masa saya jawab terus. Majoriti peserta saya akan jawab bahawa Cik Asrul, kita kena buat tender terbuka disebabkan peraturan perolehan kerajaan menyatakan 500,000 ke atas kena buat tender terbuka. Bijak jawapan tersebut. Banyak kan kata sebab MOS suruh. Ada yang paling hebat lagi sebab kerajaan memang tetapkan buat tender terbuka. Gitu kan jawapan-jawapan yang biasa. Sebenarnya tuan-tuan puan, saya tak kata jawapan tu salah sebab dia based on experience ataupun pemahaman sesuatu orang tu. Sebenarnya jawapan taklah tepat sangat tetapi secara prinsipnya kenapa kita kena buat bukan sahaja tender terbuka, sesuatu perolehan tu mesti secara terbuka. Dia adalah membenarkan pihak-pihak yang berada dalam industri untuk turut sama untuk bidding atau orang kata join perolehan kerajaan untuk membida perolehan kerajaan. Kalau kat sini mungkin ada daripada fakulti ekonomi kan. Apa yang pengalaman saya lah, apa yang kita boleh lihat bahawa bila kita buat secara tertutup, in other way kita nak kata bahawa kerajaan itu sendiri memusnahkan industri yang ada. Itu statement dia lah. Sebenarnya apabila kita buat secara terbuka, maka kita orang kata encourage orang di luar ataupun anak-anak muda graduate universiti ni keluar-keluar nak buat bisnes, nak buka syarikat. Sebab at least kerajaan dia sediakan padang. Bila dah sediakan padang, orang semua boleh bida. Kalah tak apa, janji boleh bida. Isu dia bida pun tak boleh, apatah lagi kalah kalau kita buat tertutup. Jadi bila kita cuba nak bagi contoh rundingan terus, kita cuba nak bagi direct award, kita cuba nak lantik kawan-kawan ataupun kita cuba nak orang buat tender tertutup, selective tender, benda-benda tu sebenarnya dari segi ekonomi holistik adalah kerajaan itu sendiri tidak membantu industri kat luar tu supaya meningkatkan diorang punya capability, meningkatkan kapasiti syarikat, meningkatkan orang kata inovasi dekat syarikat supaya boleh bersaing. Sebab apa? Padang tu tak ada, padang nak bersaing tu tak ada. Sebab semua nak tertutup je. Sebab tu lah kadang-kadang kita dengar statement dekat luar bahawa syarikat kata buat apa nak masuk perolehan kerajaan. Dia pilih kroni ya. Kita sendiri, kerajaan sendiri yang buat keputusan untuk orang kata menutup ekonomi yang ada.
Itu secara tersirat je tuan-tuan puan. Sebab apa? Sebab orang tahu bahawa perolehan kerajaan ini diuruskan berdasarkan duit awam. Duit awam bukan duit sendiri. Kalau duit sendiri pun contohlah tuan-tuan puan, saya sendiri nak beli sardin pun saya pergi dekat Tesco, saya pergi kat Giant, saya pergi dekat Aeon Bay sebab saya nak beli mana sardin paling murah. Itu duit sendiri. Tapi bila sebut duit kerajaan, wah, ikut suka hati kan. Ikut. Sebab tu salah. Dekat Malaysia ni banyak takrifan yang salah. Duit kerajaan. Salah tu bukan duit kerajaan. Dana awam. Bila sebut dana awam tu, kebertanggungjawaban tu tinggi sikit. Sebab apa? Bila sebut dana awam, bila akhirat nanti, mungkin nanti satu daripada soalan yang dia nak tanya. Bagaimanakah anda selaku pegawai perolehan membelanjakan dana awam? Dana awam tu ada 32 juta umat dekat Malaysia ni yang akan mempersoalkan ke akhirat nanti. Bagaimana kita boleh kita gunakan dana awam tu? Berani? Tak berani. Tapi kalau kita kata, oh, kerajaan akan rugi. Sebab tu bila saya bagi ceramah, saya tak suka nak sebut bahawa bila kita buat begini, begitu, kerajaan akan rugi. Sebab saya sendiri pun peduli apa dengan kerajaan rugi. Tetapi kalau saya sebut bahawa nanti di akhirat sana, kita akan dipersoalkan. Tak amanah, tak jujur. Tadi kan kita dah tulis semua, amanah dalam melaksanakan kerja, jujur dalam melaksanakan kerja. Maka tuan-tuan puan-puan kena fikirkan bahawa bila ke akhirat nanti kita ni akan dipersoalkan. Ini baru cerita prinsip perolehan dekat Malaysia, ada accountability awam. Accountability awam ni samalah dengan accountability akhirat tu tadi. Accountability akhirat ni kita dah buat amalan ke, tak buat amalan ke, apa-apa semua tu, dia persoalkan di akhirat, nak masuk syurga atau neraka. Sama juga dengan accountability awam, sama ada kita bersalah atau tak bersalah. Sebab dana itu derive from taxpayer money. Mana ada dana tu kecuali kita pinjam pun bila bayar balik pinjaman tersebut menggunakan taxpayer money. End up dia tak kira lah siapa-siapa pun di Malaysia ni, mana badan berkanun ke, kementerian ke, kita ni menguruskan dana awam. Oleh itu kita diberi tanggungjawab untuk menguruskan dana tersebut dengan sebaik yang mungkin. Sebab tu one of prinsip yang paling utama dalam prinsip perolehan ni adalah accountability awam. Sebab tu saya hurai panjang sikit sebab saya pun, sebab Malaysia ataupun Malaysia ni suka betul menggunakan perkataan yang orang lain tak faham. Sebagai contoh accountability, kalau suruh saya bagi tahu teori account tu boleh lah juga, tapi bila tambah dengan tabelity tu terus saya tak boleh nak bagi tahu. Tapi kebiasaan orang akan relatedkan dengan tanggungjawab. Sebagai contoh tuan-tuan puan, untuk explain accountability awam ni, sebagai contoh Prime Minister of Korea Selatan letak jawatan disebabkan feri tenggelam pada tahun, tak silap saya, 2016 2015, yang telah mengorbankan lebih kurang 300 lebih rakyat Korea pada ketika tu. Dia letak jawatan kenapa, ataupun chairman CEO Panasonic Japan letak jawatan sebabkan ada fraud. Ataupun yang paling best sekali David Cameron di UK letak jawatan sebabkan Brexit. Kenapa? Sebab sebelum pool untuk Brexit tersebut, David Cameron bagi tahu bahawa dia nak bersama dengan Euro. Tetapi bila buat pool, rakyat dia menyokong bahawa perlu leave the Euro. Maksudnya Brexit. Dan dia pergi dekat Rose Room tu, dia bercakap bahawa memandangkan mandat rakyat untuk Brexit, maka dia bukan orang yang layak untuk bawa mandat rakyat. Jadi oleh demikian dia letak jawatan ganti dengan Theresa May. Nampak tak? Secara prinsipal dekat dunia ni, orang berpegang pada prinsip yang betul bagi saya lah. Maksudnya dia tidak menunjukkan bahawa dia hadap sangat dengan jawatan tu. Berbanding di Malaysia berbeza sikit. Tak apa, saya ni pahlawan Bugis lah keluar. Dalam kita ada COVID ni macam-macam. Nak buat parlimen lah, nak buat PRU baru lah dan sebagainya. Nampak tak? Semua mengejar kepada jawatan yang lebih baik, yang besar. Kat mana accountability tu diorang pegang? Sebab tu kita ada nanti bila you all tengok banyak isu-isu, you all akan nampak lah. Sebenarnya perolehan kerajaan ni banyak didorong ataupun sebahagiannya didorong dengan perkara-perkara yang sebeginilah. Okey. Diurus secara telus. Okey, so far saya nak tanya lagi. Penceramah suka tanya. Diurus secara telus ni.
So far lah USM ni berapa telur you all uruskan perolehan? Mungkin orang akan jawab oh telur Cik Asrul. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan puan yang biasa buat perolehan lah di USM sama ada tak kira lah jadi jawatan kuasa penilaian ataupun jadi urus setiap perolehan kan. Bila kita buat satu-satu tender atau buat satu-satu sebut harga, ada tak tuan-tuan perempuan baca doa ni? Ya Allah ya Tuhanku, minta-minta tak ramai orang masuk tender ni. Ada tak tuan-tuan perempuan baca doa? Ya Allah ya Tuhanku, minta-minta tak ramai lah yang masuk sebut harga aku ni. Kalau lah biasa saya bagi ceramah kat agensi akan macam faham je kenapa penceramah macam tahu-tahu je doa yang kami selalu baca yang lebih mujarab. Sebab bila agensi kerajaan buat tender, dia suka baca doa ni sebab dia harapkan bahawa petender yang masuk tender ataupun sebab harga tu sikit. Sebab apa? Sebab bila sikit penilaian tu kejap je lah selesai. Tak banyak nak dinilai. Jadi benda-benda ni semua pun dah menunjukkan bahawa urusan tersebut tak berapa nak telur. Kadang-kadang buat spesifikasi jurus pula satu jenama sebab bos kat situ ataupun pengarah kat situ suka jenama tu. Pengarah tu ditentukan untuk buat spesifikasi tu dan dia kata oh jenama ni baik, bagus dan sebagainya. Ni tuan-tuan puan saya bagi sedikit ilmu berkenaan jenama. Okey, dalam perolehan ni, perolehan kerajaan ke perolehan swasta kita tidak boleh based on jenama disebabkan kepada test dia adalah reality versus fantasi. Persepsi lah, reality versus persepsi. Kebiasaannya wujud persepsi yang mana sesuatu jenama tu lebih baik daripada sesuatu jenama akibat daripada pengalaman hidup. Akibat daripada penggunaan yang kerap dan sebagainya. Kita contohlah, saya ni dilahirkan dalam keluarga yang gunakan kereta Honda. Nenek saya pakai Honda, moyang saya pakai Honda, bapa saya pakai Honda, mak saya pakai Honda. Saya pun lahir dalam kereta Honda. Nak kata memang Hondarian lah Jadi bila saya first kerja lepas degree saya nak beli kereta. Tuan-tuan rasa saya beli kereta apa saya nak beli? Of course saya akan bercerita bahawa saya akan beli Honda dengan kawan-kawan saya sebab saya pengalaman hidup saya sepanjang seumur hidup saya tu dibesarkan melalui kereta Honda. Jadi saya pun akan cakap dengan kawan-kawan, kau beli kereta Honda ni bagus. Tak, sebenarnya itu persepsi peribadi. Oleh demikian, kenapa perolehan? Apa beza perolehan dengan pembelian? Pembelian ni adalah proses di bawah perolehan. Pembelian ni adalah proses akhir dalam perolehan. Bila kita dah buat kajian pasaran, perolehan ni luas. Perolehan tu besar. Tapi pembelian tu adalah proses akhir. Bila kita dah tentukan spek, bila kita dah buat sourcing, pembekal dan sebagainya, baru kita beli. Sebab tu pembelian tu dia adalah proses akhir. Maka kita kena laksanakan perolehan. Maksudnya kita kena pergi dekat luar, kita pergi dekat market, pasaran, kita tengok kereta yang kita nak 1.6cc ni ada berapa jenama, kita kena test drive semua jenama supaya kita ada feel tu. Supaya feel tu datang dalam bentuk fact. Maksudnya dalam bentuk realitinya apa. That's how kebanyakan perolehan dekat dunia ni memang semua akan pergi kepada open tender sebab dia memberi peluang supaya kita tidak memasukkan persepsi tersebut dalam kita buat judgement dalam perolehan kerajaan. Itu paling bigger isu dalam perolehan kerajaan. Persepsi itu selalu mempengaruhi keputusan perolehan kerajaan. Okey, sebab saya tengok juga ada USM ni dia ada dia macam specialty dia, kebanyakan dia medik dan sebagainya. Bila kita sebut fakulti-fakulti medik ataupun fakulti-fakulti yang melibatkan microbiologi dan sebagainya, banyak kan melibatkan radar-radar, melibatkan reagent dan sebagainya. Benda-benda tu kadang-kadang itu pun related dengan how kita nak conduct the best procurement yang kita boleh buat kan. Sebab berdasarkan pengalaman saya lah, bila saya
dulu bersama-sama dengan doktor. Kadang-kadang contohlah saya boleh bagi doktor gigi lah. Dia nak beli dental chair. Bila nak beli dental chair, dia pun bagi tahu, Asrul, kalau boleh dental chair tu jenama sekian-sekian-sekian made in German. Kenapa puan? Kenapa doktor? Sebab jenama tu paling bagus. Kadang-kadang bila kita nak buat perolehan tu, kita dihantui ataupun dipengaruhi oleh persepsi. Lepas tu saya cakap dengan doktor tu, saya kata, doktor, berdasarkan carian saya dekat internet ni, sebenarnya dental chair yang sama spesifikasi seperti yang doktor nak tu, ada banyak jenama dekat dunia, sekurang-kurangnya 6. Jadi boleh tak kita buat open tender untuk dapatkan tawaran terbaik. Kadang-kadang yang saya surprise tu, kadang-kadang doktor saya cakap, Asrul, kalau you tak beli dental chair tu, pasien saya mati, then you bertanggungjawab. Saya ni pegawai perolehan je. Saya ni bukan doktor gigi kan. Tak bertanggungjawab sebab dia beli dental chair melalui proses perolehan je pun kan. Sebab kadang-kadang bukan sebabkan produk tu, tapi sebabkan term and condition of the product. Kadang-kadang produk tu kan ada manualnya tertebal-tebal tu, tapi kita jarang baca manual, tapi kita operate berdasarkan apa yang kita rasa kita tahu. Kadang-kadang perkara tersebut salah. Okey, sebagai contoh lah tuan-tuan dan puan, ambil meriam kapal. Kalau meriam kapal tu kapal perang lah, bila meriam kapal perang tu manual dia kata jangan masuk peluru dalam tempoh 1 minit selepas satu tembakan. Tiba-tiba kita baru berapa saat kita masuk peluru, lepas tu meletup. Salah meriam ke salah kita? Tu persoalan. Sebab tu banyakkan masyarakat ataupun kita sendirilah, bila kita gunakan produk, kita tak baca manual dia. Lepas tu bila produk tak bagus, bila produk rosak, kita salahkan produk. Sebenarnya kadang-kadang dia dah tulis dah jangan switch on ketika panas, tapi kita switch on. Tapi lepas tu kita kata produk tu rosak, ni sebab salah produk. Tapi sebenarnya sebab kita tak baca manual dia. Sebab kita suka baca WhatsApp daripada baca manual kan. Yelah tebal kan, manual manalah nak baca. Okey. Dia akan related dengan yang prinsip ketiga, iaitu saingan terbuka. So far saya harap kita boleh buat apa-apa jua perolehan kerajaan ni secara terbuka lah tuan-tuan dan puan. Sebab macam saya cakap awal tadi, jika kita buat secara tertutup dan sebagainya, kita sendiri yang encourage untuk matikan industri yang ada. Kita sendiri yang encourage graduan-graduan kita keluar daripada universiti tak nak buka perniagaan. Saya cerita pengalaman hidup saya dengan tuan-tuan dan puan lah. Saya dulu, bapak saya waktu saya kecil, dia cakap dengan saya, Asrul, kau belajar rajin-rajin, masuk universiti, bila dah ada ijazah apa semua, kerja bagus-bagus. Sebenarnya apa yang saya nak cakap, saya cakap dengan bapak saya, sebenarnya apa yang bapak saya cakap dengan saya tu salah. Kerja bagus-bagus macam saya, pegawai tabir diplomatik, duit pun tak ada. Duit pun tunggu 26 hari bulan, bulan ni jadi 26 hari bulan gaji penjawat awam. Tunggu 26 hari bulan baru dapat gaji. Duitnya tak apa nak ada. Sebab kerja tu bagus. Kerja tu pegawai takbir diplomatik, duduk kat Kementerian Kewangan. Tapi kawan-kawan saya yang kat luar, yang ada buka bengkel kereta, yang buat perniagaan sendiri, yang buat pusat tuition, buat perniagaan, lebih kaya daripada saya. Maksudnya dekat sini, kita selaku ibu bapa ni, tips lah daripada saya. Kita janganlah, kita janganlah encourage anak kita kerja baik lah. Bukan tak bagus kerja baik tu. Tapi sebenarnya 9 daripada 10 pun kata Nabi lah, 9 daripada 10 kekayaan di muka dunia ni adalah daripada bisnes. Sebenarnya kita kena encourage. Macam graduan-graduan keluar daripada universiti, kita kena encourage masuk bisnes. Ini graduan pun tengok bisnes tu pun takut. Jadi kita boleh jadi engineer yang berjaya, kita boleh buka bisnes engineer, boleh buka bisnes konsultansi dan sebagainya. Jadi benda-benda itu semua akan mengakibatkan ekonomi kita akan naik. Sebab bila ramai sangat pergi bekerja, sebenarnya ekonomi itu berada pada satu keadaan yang naik, growth dalam bentuk yang rendah berbanding semua pihak involved dalam buat bisnes. Sekarang ni tuan-tuan puan boleh tengok even kalau tuan-tuan puan tengoklah pasaran sekarang pun dinamik tuan-tuan puan.
paling latest ni Maseng adalah merupakan developer yang orang kata terkenal kat Malaysia. Dah buat glove. Mana siapa sangka bahawa satu construction company pergi buka setup untuk syarikat untuk mengeluarkan glove, sebab dia nak dynamic, dia nak berjaya dalam mengharungi cabaran COVID-19 ni. Jadi lepas ni tuan-tuan puan mesti tak kata kejut, syarikat-syarikat kereta keluar glove, syarikat-syarikat construction keluar glove, syarikat IT apatah lagi, semua akan berebut-rebut masuk ke pasaran yang orang menjaminkan keuntungan. Sebab sekarang ni glove permintaannya tinggi kat muka dunia. Jadi itulah sebab kalau masyarakat ataupun rakyat takut untuk masuki perniagaan ni, kita takut bahawa orang lain akan ambil peluang tersebut lah. Jadi kita akan jadi masyarakat pengguna lah sampai bila-bila. Jadi sebenarnya perolehan kerajaan ni tuan-tuan nampak tak, prinsip dia sebenarnya adalah untuk membantu sesuatu negara tu untuk develop economy structure dia, nak bagi orang kata kemampanan ekonomi. Seperti contoh COVID ni tuan-tuan, daripada bulan 3 hari tu waktu kita buat first PKP until now, perbelanjaan paling tinggi dalam negara kita adalah perbelanjaan kerajaan. Sebab apa? Kerajaan je yang beroperasi penuh. Beroperasi penuh walaupun work from home. Jadi kerajaan yang spending paling besar dalam tahun 2020 untuk memastikan bahawa setiap rakyat ataupun mendapat manfaat yang sebaiknya. Tu kita kata bahawa jadi oleh demikian perolehan kerajaan tu kita kena buat betul-betul. Sebab jika kita laksanakan tak berapa tepat dan sebagainya, ada isu dan sebagainya, maka perolehan kerajaan itu tidak mencapai objektif yang saya nyatakan tadilah. Okey, seterusnya kita tengok nilai faedah terbaik. So far perolehan kerajaan, sebab tu yang macam saya terangkan ke awal tadi, dia melihat juga dalam bentuk kualiti, dalam bentuk pengalaman. Itu yang kita nak dapatkan nilai faedah terbaik. Nilai faedah terbaik ni tidak semestinya kita membeli pada harga yang termurah. Kita akan merge dengan kualiti dan sebagainya untuk memberi nilai faedah yang terbaiklah kepada sesuatu perolehan yang kita laksanakan. Okey, adil dan sama yang terakhir, iaitu so far meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adakah kita adil dalam membuat penilaian? Adakah kita adil dalam membuat keputusan? Itu seperti contohlah bila kita buat penilaian. Kadang-kadang pengalaman saya sendiri tuan-tuan, pengalaman saya di jabatan lama saya dulu. Kadang-kadang belum lagi kita buat penilaian, tetapi pengarah-pengarah ataupun pengerusi penilaian maklumkan bahawa penilaian yang kita buat ni dapat arahan daripada contoh pejabat menteri, mengatakan bahawa kena lantik ABC Sdn Bhd juga. Jadi kadang-kadang benda tu, penilaian tu tak adil dibuat oleh jawatankuasa penilaian, sebab kadang-kadang manipulation. Sebab ada pengalaman saya juga dealing dengan kes manipulate by jawatankuasa penilaian, sebab rupa-rupanya pengurusi jawatankuasa penilaian tu saja syarikat tu sebab syarikat tu milik wife dia sebagai contoh. Tu kadang-kadang perkara-perkara tersebut tak apa orang kata comply dengan prinsip yang kita patut amalkan. Okey. Alright. Manakala hari ini kita bercerita berkenaan integriti, maka kita lihat sedikit dalam perolehan kerajaan ni, of course sesiapa kita kata individu yang terlibat dengan perolehan kerajaan, dia wajib menandatangani integrity pact tu. Kalau kita lihat objektif integrity pact ni, rasuah, untuk mengelakkan rasuah, lepas tu pelaporan, melaporkan kesalahan rasuah, uncertainty cost. Sebab kita kalau berlaku rasuah ni, kalau tuan-tuan puan lihat daripada segi ekonomi atau ekonominya, dia akan membuatkan sesuatu produk tu menjadi expensive ataupun mahal lah. Dan kerajaan perlu menanggung uncertainty cost tu. For example, contoh harga produk tu 1 juta. Contoh rasuah dia 10%. Maka
kerajaan perlu membayar lebih 10% kepada harga produk dia sepatutnya 900,000 je kita beli. Oleh demikian, integrity pack ni kita bukanlah orang kata solid inisiatif yang kita boleh amalkan dan confirm tak ada rasuah. Itu statement yang salah lah. Kalau kata kita sign integrity pack, confirm TSO tak ada rasuah. Yang itu salah. Sebab tuan-tuan perempuan perhati betul-betul dekat sekeliling tuan-tuan perempuan. Integrity pack ni lepas sign duduknya dekat mana? Itu persoalan saya. Tanya lagi penceramah ni. Berdasarkan pengalaman tuan-tuan perempuan integrity pack ni bila kita sign, lepas kita sign tu duduknya dekat mana? Percaya atau tidak, integrity pack ni lepas sign kita akan letakkan dia dalam kabinet besi. Itu je lah. Maksudnya kabinet besi tu lebih integriti daripada manusia yang sign. Sebab kita kadang-kadang dah biasa sangat, macam biasa jadi jawatankuasa penilaian, biasa jadi jawatankuasa penuntut, dah banyak kali, berpuluh kali, beratus kali, sampai keadaan bahawa kita dapat integrity pack tu kita sign, ada kita baca, kadang-kadang kita tak baca, sebab tu penghayatan tu kurang. Sebab tu sebenarnya inisiatif integrity pack ni bukanlah konkret untuk kita kata amalan rasuah tu dapat dikurangkan. Sebenarnya bukan begitu. Sebab tu sekarang ni Kementerian Kewangan kita dah bangunkan, kita berkalan dan perkhidmatan, kita guna sistem. Sebab bila guna sistem, at least governance tu kita embeddedkan dalam sistem tersebut supaya manusia ni sukalah, kita kata bukan tak boleh tapi suka untuk melaksanakan manipulation. Sebab kita kena dynamic lah, kita kena berubah bahawa dah masanya kita akan gunakan sistem untuk kontrol manusia lah. Sebab kalau tak nanti jadi juga macam yang sedia ada lah. Kemudiannya pihak yang terlibat, siapakah yang perlu tanda tangan integrity pack? Penjawat awam, ahli jawatankuasa, ahli lembaga pengarah atau majlis, perunding, pembida. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan pada bulan lepas saya berkesempatan dijemput oleh SPRM untuk bermesyuarat lah untuk menilai semula pelaksanaan integrity pack lah. Dia nak buat integrity pack 2.0. Dekat situ alhamdulillah lah dia orang menerima lah cadangan supaya bahawa anggota-anggota pentadbiran kalau boleh MP di parlimen semua menandatangani integrity pack supaya yalah asyik yang berintegriti tu penjawat awam, bila salah penjawat awam, tapi yang bagi arahan salah tu anggota pentadbiran, tak boleh diambil tindakan. Kalau tuan-tuan puan faham pasal punca kuasa perolehan kerajaan banyakkan kes kita tengok penjawat awam kena tangkap apa semua, tapi yang anggota pentadbiran yang bagi arahan salah ataupun menerima benefit tersebut tidak ditangkap sebab anggota pentadbiran tidak boleh dikenakan tindakan tata tertib pun oleh JPA sebab dia adalah bukan disenaraikan sebagai penjawat awam. Oleh demikian itulah sebab tu kadang-kadang penjawat awam ni dia tak nak duduk di bahagian perolehan sebab umpama satu kaki dia tu dah buat salah dah. Tinggal satu kaki lagi sama ada dia bersalah tak bersalah. Ini sedikit tuan-tuan puan contoh klausul rasuah yang ada. Sekarang ni pun SPRM dah giat juga untuk menambah baik Akta SPRM 2009 tu. InsyaAllah akan ada perkara-perkara barulah lepas ni. Okey, tuan-tuan puan, selain daripada penjawat awam dikenakan tindakan tata tertib, syarikat juga boleh dikenakan tindakan tata tertib tuan-tuan puan selaras PK8 PK8 tata tertib kepada syarikat. Hukuman-hukumannya boleh dilucutkan pendaftaran Kementerian Kewangan, boleh digantung pendaftaran dan sebagainya. Tapi isu yang paling pokok adalah kadang-kadang kesalahan tu berlaku di peringkat PTJ ataupun di peringkat pelaksana. Tetapi laporan tentang perkara tersebut tidak disampaikan ke Kementerian Kewangan. Saya haraplah bila tuan-tuan puan kalau berhadapan dengan contoh syarikat berprestasi teruk, kemudiannya syarikat menggunakan sijil orang lain, kira membeli sijil orang lain, syarikat subkon kepada
orang lain ataupun jual projek kepada orang lain dan sebagainya, itu merupakan semua kesalahan-kesalahan di bawah pekeliling tersebut. Jadi kalau jika tuan-tuan dan puan berjumpa dengan keadaan-keadaan itu, maka boleh forward laporan ataupun aduan berkenaan perkara tersebut kepada Kementerian Kewangan, sebab Kementerian Kewangan boleh ambil tindakan pendaftaran Kementerian Kewangan tu. Sebab sedihnya agensi-agensi ni ambil tindakan sendiri, tetapi laporan tu tak dipanjangkan kepada Kementerian Kewangan. Kesian dekat agensi lain yang buat perolehan tersebut, yang telah melantik orang yang mungkin ada masalah. Kita tak nak macam tu lah tuan-tuan dan puan. Cuma yang straightforward dalam tata tertib syarikat ni, jika syarikat melanggar apa-apa jua kesalahan jenayah, maka memang owner syarikat tu sebab MOF punya tata tertib ni, dia tidak kepada syarikat, dia kepada owner syarikat. Maksudnya sebab kita akan gunakan nombor IC dia. Jadi bila kita ambil tindakan tata tertib, maksudnya owner tu kalau kena blacklisting, owner tu takkan boleh register mana-mana syarikat lain dah. Sebab kita akan trace berdasarkan sistem, kita akan trace IC dia dan nombor. Okey. Kita akan pergi kepada isu-isu yang berlaku lah dalam pengurusan perolehan, supaya tuan-tuan dan puan nampak apakah macam manakah kita nak menyelesaikan masalah, bagaimanakah kita nak uruskan proses-proses yang berkaitan. Sebelum tu kita lihat dalam proses pengurusan perolehan ni, dia mengandungi lebih kurang 4 fasa lah yang kita panggil, iaitu pertamanya perancangan, keduanya pelaksanaan, iaitu tendering proses, sebut harga dan sebagainya. Kemudiannya penilaian, kita buat penilaian ke atas petender dan sebagainya. Kemudian pemantauan. Pemantauan ni adalah pentadbiran kontrak. Maksudnya sama ada petender yang berjaya tadi, berjaya tak dia fulfill spesifikasi, berjaya tak dia fulfill kontrak kita. Apakah obligasi kontrak? Saya percaya tuan-tuan dan puan, berdasarkan pengalaman saya yang ada 2 tempat yang akan ada isu, iaitu pertamanya di bahagian pentadbiran kontrak. Itu paling besar tuan-tuan dan puan. Sebab saya, berdasarkan pengalaman saya, pegawai perolehan mana yang rajin nak baca kontrak? Kebiasaannya kita sign kontrak, kita tutup kontrak tu, kita simpan dalam kabinet. Itu yang biasa kita amalkan. Sebab tak ada orang nak baca sebiji. Ini dibuktikan macam kita lah. Bila kita buat loan rumah, loan kereta lah tuan-tuan puan. Saya nak tanya tuan-tuan puan depan saya ni kan, berapa ramai yang baca kulit ke kulit kontrak pinjaman rumah ke, pinjaman kereta ke, SNP ke? Saya nak tanya, siapa kat sini dia baca kulit tu kulit SNP yang kita sign? Baca yang poin penting je lah kot. Biasa kita akan tengok tajuk kan. Kita tengok contohlah dalam SNP rumah kita tengok LED. Contoh kalau ada berlaku di LED. Lepas tu kita fokus kat DLP, Deferred Liability Period. How long Deferred Liability Period? Lepas tu first payment. Contoh how long time frame untuk every payment made. Maksudnya macam from the progress claim issued by contractor to financer, how long kita take how long sebenarnya financer kena bayar kepada kontraktor, supaya mengelakkan kita kena denda lewat. Sebab banyak kes beli rumah ni yang tiba-tiba dapat kunci rumah, kita kena bayar something dengan alasan bahawa first payment kita delay. Selalu biasa berlaku kat first payment. Sebab tu saya rumah saya beli ni lah first time saya baca kontrak tu muka ke muka. Sebab tu saya detect bahawa saya ada masa first payment dalam masa 60 hari daripada tarikh SMP, saya kena disburse first progress claim yang disubmit. Oleh demikian, apa saya buat waktu tu, saya pinjam LPPSA. Jadi saya buat tindakan saya lah, saya email LPPSA bagi tahu bahawa dia kena bayar. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya dapat kunci. Bila check
semua tak ada denda lewat apa semua. Sebab kita dah jalankan tanggungjawab kita. Yang penting kita jalankan tanggungjawab kita. Kalau perlu juga bayar lewat, dan kita buat komunikasi kita. Kita email, kita tulis surat kepada developer, kita tulis surat kepada financer kita. Kita buat, sebab dalam kontrak SMP dia tak sebut financer, dia sebut owner. Maksudnya kita yang bertanggungjawab untuk pastikan financer kita bayar itu. Dekat agreement financer pula, dia tak ada sebut developer. Itu dia antara financer dengan kita. Sebab tu kita kena faham bagaimana nak manage kontrak. Sebab kita rasa bahawa ada connection, tetapi sebenarnya tak ada connection. Dia ada, bila kita buat loan rumah ni, dia ada dua agreement sebenarnya. Satu dengan financer, satu dengan developer. Ada tak financer dengan developer bercakap? Tak ada. Kita bukan buat tripartite agreement. Jadi oleh demikian, kadang-kadang kat situ orang tertipu ataupun tertrap lah, kena bayar lebih dan sebagainya. Yang kedua, part yang paling kedua tu adalah dekat penilaian. Dekat penilaian ni lah yang paling suka. Sebab apa tuan-tuan puan? Sebab penilaian ni merupakan satu perkara yang very subjektif. Sebab apa saya kata begitu? Contohlah tuan-tuan puan. Contoh macam saya lah dulu nak kahwin, sekarang dah kahwin lah kan. Dulu nak kahwin. Bila nak pilih calon isteri tu, kita perlulah ada orang kata kriteria, kita perlu settingkan spesifikasi macam mana. Kalaulah kita letakkan spesifikasi tu, kata pasangan saya hendaklah cantik. Benda tu very general. Cantik tu macam mana? Tak boleh nak ukur. Ada orang tanya saya, Niloufar tu cantik ke tak cantik, Cik Asrul? Fazura, antara Fazura dengan Niloufar, siapa paling cantik? Saya nak tanya, kalau boleh letaklah kat komen tu, antara Fazura dengan Niloufar, siapa paling cantik? Sebab dia akan ada keluar jawapan yang berbeza. Ada certain orang merasakan Niloufar paling cantik, ada certain orang merasakan Fazura paling cantik. Sebab orang kata penilaian very subjektif, kriteria yang terlalu subjektif. Jadi bila kita nak buat perolehan kerajaan, kita kena letak spesifikasi yang objektif. For example, janganlah nak beli kenderaan, kita letak kenderaan tersebut hendaklah laju. Laju semua kenderaan laju. Dia buat 20 km sejam pun laju daripada orang berlari. Tetapi perlulah kita letak bahawa kenderaan tersebut boleh bergerak dalam lingkungan 110 km sejam. Jadi kita nampak kelajuan yang bagaimana kita nak. Oleh demikian, bila kita buat penilaian, perkara tersebut lebih orang kata objektif, lebih jelas apa yang kita nak nilai. Macam contoh melibatkan panjang. Jadi kita bagi tahu panjang kereta tersebut hendaklah berdimensi 5 meter contoh. Dan kita bagi tahu jelas. Janganlah kita kata kereta tersebut hendaklah panjang. Kereta apa? Kereta mayat ke? Kereta mayat je paling panjang. Jadi benda-benda tersebut kena very objektif. Barulah bila kita spek tersebut objektif dan penilaian tersebut baik, sebab kita dapat lihat, dapat penilaian, dapat bagi markah ke atas benda yang objektif. Itu sedikit saya kongsi apa isu-isu yang berlaku tuan-tuan puan sepanjang proses perolehan. Okey, kalau kita lihat kat sini tuan-tuan puan, ini adalah isu-isu dalam proses perancangan tuan-tuan puan. The biggest important thing dalam perancangan ni adalah penyediaan orang kata laporan perancangan ataupun penyediaan perancangan. Kadang-kadang agensi tak sediakan pun perancangan tu. Maksudnya dia tak ada buat jadual perancangan dia, nak beli apa. Tahun ni bajet turun 200 juta. 200 juta tu kita nak beli apa? Kita tidak menyenaraikan perancangan perolehan tahunan yang kita nak laksanakan. Sebab bila kita ada perancangan perolehan tahunan ni, dia akan sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan isu-isu ketirisan, isu-isu penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Sebab kita dah certain apa yang kita nak buat pada tahun tersebut. Jadi apa-apa perkara yang ad hoc dia akan jadi sikit lah compare then kalau kita tak ada perancangan. Dan
benda tu akan jadi susah dan kadang-kadang melanggar peraturan, berlaku ketirisan, ada orang dipersalahkan sebab perancangan tu kita tak buat. Oleh demikian, berdasarkan pengalaman saya di Kementerian Kewangan dan di kementerian lama dan juga involvement saya di peringkat antarabangsa, banyakkan agensi pelaksana ni tidak menyediakan jadual perancangan. Jadual perancangan tu buat pakai Excel pun tak apa. Buat pakai Microsoft Word pun tak apa. Oleh demikian, macam contohnya pihak bendahari USM example, bolehlah buat inisiatif kan setiap bulan 12 dah boleh edarkan jadual perancangan kepada fakulti-fakulti, keperluan perolehan untuk tahun 2021. Oleh demikian fakulti-fakulti bolehlah PTJ boleh hantar keperluan-keperluan. Oleh itu pihak bendahari USM boleh buat perancangan yang baik. Dia akan tengok, semua fakulti nak beli alat tulis for example. Then kita boleh selaraskan apakah proses yang kita nak buat. Jadi pandangan saya macam contoh universiti ni, kalau ada bahan barang yang memang kita kata guna samanya, PTJ ni memang guna sama. Sebagai contoh alat tulis, kan, kertas apa semua, sewaan mesin photostat, benda-benda guna sama ni, jadi boleh kita kata dipusatkan, dibuat secara terancang sebab benda-bendanya sama. Sebab tuan-tuan dan puan, kenapa Kementerian Kewangan menitik beratkan supaya pecah kecil tu dielakkan. Dia sebenarnya macam ni tuan-tuan dan puan. Bila kita buat perolehan, buat pembelian, dia melibatkan sebenarnya price tawaran, harga tawaran adalah determined by volume. Maksudnya macam contoh tuan-tuan dan puan nak beli 1 unit berbanding nak beli 10,000 unit. Kalau nak beli 1 unit mungkin contoh harganya RM3, contohlah pen. Tapi kalau nak beli 10,000 unit, maka harga pen tersebut mungkin jatuh pada RM2 sebab kita pasaran ni dia akan determine price tu berdasarkan volume yang kita nak. Sebagai contoh kita beli durian, tuan-tuan puan, bila kita beli durian, bila beli sebiji dia kata RM15 sekilo, maka kalau beli sebiji memang kena RM15 sekilo lah. Tapi kalau kita kata dekat penjual durian tu, kalau kita kata tuan saya nak beli 1 lori dengan tuan-tuan sekali kita nak beli, silap-silap murah lah, tak jadi RM15, mungkin jadi RM1 je sebab nak beli lori-lori tu dah berapa tan. Jadi benda tu memang ada correlation ataupun relatednya, sebab price tu akan datang berdasarkan volume yang kita nak. Sebab tu bila kita buat tender, kita menyatakan volume. Kalau besar, contoh kalau fakulti je buat, kadang-kadang dia jadi mahal sedikit. Kalau boleh je buat analisis, contoh beli pen, beli alat tulis, kita analyse semua PTJ punya pembelian. Contoh kalau PTJ ni beli sendiri, jadi kita analyse, kita akan lihat harga tu akan tak bertaburan secara scattered dan mungkin dia akan lebih mahal compare dan bendahari sendiri yang uruskan pembelian pen seluruh USM. Dia akan ada beza harga. Jadi oleh demikian, berdasarkan kebijaksanaan agensi, dia boleh menentukan sama ada benda ni kita nak buat berpusat ke, benda ni kita nak buat biar PTJ buat sendiri ke. Sebab ada benda-benda lain yang PTJ tu je saja yang buat. Contoh macam dekat UPM, ada food science faculty food. Jadi macam faculty food tu, dia saja yang beli reagent ataupun consumable ataupun mesin berkaitan dengan food. Fakulti lain tak beli. Jadi untuk uruskan mesin-mesin berkaitan dengan lab ataupun apa berkaitan dengan fakulti food tu, jadi dia uruskan sendiri. Tapi kalau macam alat tulis, benda-benda yang homogeneous, benda-benda yang semua fakulti akan pakai, semua PTJ akan pakai. Cuma dekat USM ni saya tak tahulah PTJ dia macam mana keadaan. Kalau UPM saya tahu sebab bendahari UPM selalu WhatsApp saya lah kan. Tanya soalan dan sebagainya. Jadi saya tahu dia punya structure adalah semua fakulti yang ada tu adalah PTJ di UPM. Jadi sebab tu sama juga pandangan saya dengan diorang dulu lah. Bagi tahu bahawa ada benda kita boleh selaras, ada benda kita boleh biarkan PTJ buat sendiri sebab atas dasar specialty of the PTJ. Dia depending on how kita manage the procurement well. Itu. Sebab tu kita perlukan jadual perancangan.
Okey tuan, ni ada pertanyaan ni dalam ruangan chatting ni. Bolehkah menjelaskan perenggan 6 mempakejkan perolehan tahunan bagi bekalan dan perkhidmatan dalam perkeliling kaedah pelaksanaan perolehan projek kerajaan tahun 2020, pindaan kuasa 23 April 2020. Bagaimana jika agensi tidak menggunakan e-perolehan? Bagaimana nak bezakan atau elakkan isu pecah kecil perolehan dalam kes ini? Okey. Rupa-rupanya chatbot saya tak turun kat bawah. Aduh. Okey. Saya tak ada soalan dah. Okey. Untuk tahun 2020 ni, untuk makluman semua lah tuan-tuan puan doktor. Tahun 2020 ni adalah merupakan tahun yang paling special lah. Tahun ni kita Kementerian Kewangan senangnya cerita macam ni lah. Bila kita keluar perkeliling 2.2 tu adalah kita bagi satu avenue kepada agensi untuk manage perolehan dalam 2020 dalam keadaan COVID-19 tu sedang menular. Jadi oleh demikian kita bersetuju untuk tahun 2020 ni kita boleh packagekan kepada package yang lebih kecil. Dan benda tu tidak kita panggil sebagai pecah kecil. Sebagai contoh lah, you all ada benda yang mungkin saya boleh ambil yang mahal sikit lah kot. Contoh you all ada peruntukan tahun ni untuk baik pulih bangunan lah, for example. Mungkin contoh lah, saya ambil satu fakulti ni nak baik pulih bangunan. Tapi fakulti ni ada 6 bangunan. Contoh 4 bangunan akademik, 1 bangunan bangunan admin, contohlah saya bagi contoh macam tu lah banyak pula fakulti tu punya bangunan tak apa, 6 bangunan. Contoh fakulti ni dapat 2 juta untuk baik pulih bangunan tu semua. Jadi kalau kita tengok 2 juta tu adalah tender. Jadi tahun ni kalau kerja pun boleh pecah kecil, bekalan perkhidmatan pun boleh dipecah kecilkan. Jadi you all akan pecah lah daripada 2 juta tu bagi sebab kalau kerja okey sikit, sebab kerja sekarang kita naikkan had nilai tu kepada 800,000. Maksudnya 800,000 masih lagi jadi sebuah harga. Jadi you pecahkan kepada 2 atau 3. Satu 600,000, satu lagi 600,000, satu lagi 800,000. Jadi ada 3 kerja secara sebuah harga. Boleh. Tahun ni tak ada isu pecah kecil. Contoh bekalan perkhidmatan, contoh sewaan mesin photostat. Sewaan mesin photostat ni contohlah seluruh USM ni adalah tender. Contoh USM ni 1 tahun dia sewaan mesin photostat ni adalah 10 juta. Jadi sekarang dalam PK 2.2 ni benarkan untuk mempakejkan. Jadi USM ni buatlah ikut PTJ. Contoh PTJ ataupun fakulti dekat USM ni ada 20 fakulti. Jadi bila dibahagi-bahagikan lebih kurang kalau 10 juta 20 dalam 500,000 contohlah, ataupun ambil 400,000 lah setiap fakulti. Dan laksanakan sewaan mesin photostat tu berdasarkan fakulti. Buat sebuah harga daripada buat satu tender for example. Konon sebab perkara tersebut boleh mempercepatkan. Dia special dia untuk tahun ni je tuan-tuan dan puan. Tahun depan dah tak boleh buat macam tu. Tahun ni sebab kita ada 3 bulan tak kerja, jadi bajet tak habis, kita takut tak habis bajet. Jadi that's how PK 2.2 tu keluar untuk memudahkan agensi untuk melaksanakan proses perolehan yang lebih rendah daripada tender. Sebab bila kita faham bila kita buat satu tender, proses dia akan mengambil masa lebih kurang 3 bulan. Oleh demikian, kalau you all buat sekarang lah tender, jadi nak putusnya bulan 12, tak sempat nak bayar, tak sempat nak menikmati perolehan tersebut pun. Jadi oleh demikian MOF keluarkan PK 2.2 tu untuk memberi kebenaran kepada agensi untuk pecahkan package tu supaya dia jadi sebuah harga. Tahun ni agensi tak perlu risau. Sebab audit pun dia pun dapat juga perkeliling ni. Dia takkan audit untuk pecah kecil lah, special lah. Benda ni pun kita dah bincang dengan Jabatan Audit Negara, dengan Jabatan Akauntan Negara. Kita nak mudah carakan perbelanjaan peruntukan pada tahun ni. Jadi begitulah. Dia tahun ni je nak pecah kecil tu, bincang dia tahun ni. Tahun depan dah tak boleh pecah kecil. Tapi tengoklah kalau COVID tu sampai tahun depan,
saya rasa perkeliling 2.2 tu mungkin sambung pada peruntukan 2021, tapi itu tertakluk kepada kerajaan yang memutuskan. Okey. Kemudiannya satu lagi kelemahan yang saya tengok lah, yang di peringkat agensinya adalah kajian pasaran. Ada agensi argue dengan saya lah, kata bahawa Cik Asrul, kita dah buat kajian pasaran. Kita mula dia tanyalah, Cik Asrul, kalau nak buat kajian pasaran ni boleh melalui apa? Saya cakap, kajian pasaran ni you boleh buat macam-macam kaedah. You boleh buat by lawatan kepada syarikat ataupun buat market research, you boleh buat googling, you boleh buat email, you hantar email kepada syarikat, tanya berapa harga, spek ni berapa harga, apa-apa jua you boleh telefon, benda-benda tu boleh buat sebagai kajian pasar. Namun yang jadi isu adalah pembuktian you buat tu tak ada. Sebab tu selalu keluar agensi tidak melaksanakan kajian pasaran. Sebenarnya agensi kebanyakannya melaksanakan kajian pasaran, tetapi benda tu tidak direkodkan. Itulah pengalaman saya lah. You boleh buat kalau nak buat nak buat kajian pasaran berdasarkan phone call, you boleh call, lepas tu you catatlah dalam laporan, buat dalam Word, tulis saya telah call tarikh bila, untuk tengok spek apa, berapa anggaran cadangan harga, you boleh email, you record kat email, you filing kat email, benda-benda tu semua bila auditor tanya you, you dah buat kajian pasar dah, ini boleh diterima tuan-tuan dan puan. Dia bukan satu kajian pasar yang kena formal, benda-benda tu. Kalau you pergi Tesco, pergi Giant, pergi AUMB, catatkan masuk dalam jadual lawatan ke AUMB, berapa hari bulan, produk apa you tengok, berapa harga, spesifikasinya apa, buat laporan begitu supaya bila audit kata you dah buat kajian pasaran dah. Sebab sebelum saya join government, tuan-tuan, saya merupakan audit di firma audit swasta di Sarawak lah. Jadi saya faham bila saya mengaudit tu, saya nak tengok auditor ni satu je PL dia pun, adalah how you prove you dah buat. Itu je. Kalau you cakap you buat kajian pasaran, how you prove. Bukannya pasal kajian pasaran yang you buat ni tak cantik, bukan. Dia sebab how you prove. You boleh cakap I dah pergi jalan ke sana, pergi ke sini, I dah googling, tapi kalau kita tak rekod perkara-perkara tersebut tak dianggap sebagai kajian pasaran. Jadi even saya di MOF pun, bila kita melaksanakan kajian pasaran, saya buat phone call. Pengalaman saya nak minta harga enjin motorbot sangkut, saya pernah membuat satu ulasan kepada permohonan untuk menjadikan enjin motorbot sangkut sebagai kontrak pusat dalam kerajaan Malaysia. Saya buat due diligence, saya buat telefon kawasan-kawasan di tepi pantai yang mempunyai kedai-kedai menjual enjin. Saya telefon, lepas tu saya buat dalam bentuk Excel, saya tulis apa semua spek macam ni, berapa harga tawaran dia dan sebagainya, adakah termasuk kos pengangkutan, tak termasuk pengangkutan. Lepas tu Google syarikat-syarikat yang ada jual enjin motorbot, telefon dan sebagainya, buat lawatan. End up saya buat recommendation kepada Menteri Kewangan pada ketika tu untuk tidak meluluskan mewujudkan kontrak pusat untuk enjin motorbot, sebab hujah dia, berdasarkan semakan yang saya buat tu, kajian pasaran yang saya buat tu, mendapati bahawa cadangan syarikat yang nak jadi kontrak pusat tu untuk membekalkan enjin motorbot, harga yang ditawarkan tu adalah 100% markup. Maksudnya kita kerajaan boleh beli daripada kedai harganya RM60,000, tetapi dia syarikat tu jual kepada kerajaan adalah harga RM120,000, RM110,000. Adakah kerajaan bersedia untuk membayar 2 kali ganda daripada harga yang sewajarnya kita dapat? Jadi ulasan-ulasan macam tu kena memerlukan kajian pasaran dan juga bukti-bukti yang konkret. Jadi Alhamdulillah pada ketika tu Menteri Kewangan pada ketika tu bersetuju untuk tidak menjadikan enjin motorbot sangkut tu sebagai kontrak panel untuk kementerian dan agensi. Kemudiannya kita bila dah ada jadual perancangan ni, kita boleh kurangkan aktiviti membeli di hari Natal ni. Sebenarnya saya translate lah, sebenarnya
Christmas shopping tuan-tuan puan. Selalu kita ni dah bersedia sekarang ni bulan 10 kita nak buat Christmas shopping ni. Bulan 11 Black Friday dah. Bulan 12 Christmas shopping. Jadi ni kita semua dah bersedia lah untuk membuat perolehan untuk menghabiskan peruntukan. Bagi saya ni itulah isu dia dasar orang kata dasar paling tinggi lah. Dasar dalam Malaysia ni peruntukan yang disalurkan hendaklah dihabiskan. Jika tak habis, jadi satu kesalahan. Jika habis melebihi, lagi salah. Jadi sebenarnya perkara tersebut tak sihat lah. Bila peruntukan wajar dihabiskan. Agensi tendensi untuk membeli benda-benda yang bukan merupakan keutamaan atau prioriti kepada agensi. Musim-musim ni lah nak beli kereta, nak beli apa, benda-benda nak habiskan duit dan sebagainya. Kadang-kadang pembelian tu tak perlu. Dan kadang-kadang tuan-tuan puan ada pembelian yang kita buat tu adalah pembelian yang mengakibatkan sebenarnya diri kita rugi tuan-tuan puan. Okey, saya nak share dengan tuan-tuan puan berdasarkan pengalaman saya di Jabatan Kemajuan Orang Asli dahulu lah. Waktu ketika tu saya di Jabatan Kemajuan Orang Asli ni kita ada terima peruntukan RM1 juta untuk membeli 4-wheel drive. Pada ketika tu 4-wheel drive kita boleh beli dengan rundingan terus dengan syarat mendapat kelulusan Kementerian Kewangan. Saya pun apply kelulusan Kementerian Kewangan untuk buat rundingan terus. Sebab apa tuan-tuan puan-puan kita kena minta rundingan terus? Sebab sebelum tahun tersebut Jakua ada buat pembelian 4-wheel drive. Tapi dia buat pembelian 4-wheel drive secara tender terbuka. Bila buat tender terbuka, kita pun letaklah spek bla 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 bla. Yang menang pada ketika tu adalah Toyota Hilux lah. Okey, Toyota Hilux Twin Cab. Jadi bila Toyota Hilux tu menang, bila saya dulu di Jakua, kerja kami ni sosial. Duduk dekat rural, kawasan rural saja. Sebagai contoh Pos Gok, Belatin, Pos Sindrot, Gua Musang apa semua tu kita akan banyak kerjanya di sebelah-sebelah begitu. Oleh demikian, bila kita bawa Hilux tu masuk ke kawasan-kawasan tersebut, bila keluar je rosak. Bila keluar rosak tak apa. Ini bila masuk pun rosak. Maksudnya waktu tu kita ada 9 Hilux. Lebih kurang 7 Hilux out dah. Belum apa-apa lagi. Jadi oleh demikian pada selepas itu kita membuat keputusan bahawa 4-wheel drive kami tu kita tak boleh buat tender terbuka sebab kita khawatiri akan dapat dia bukan tak berkualiti tetapi tak matching dengan persekitaran yang kita perlukan. Oleh demikian, kita minta rundingan terus untuk beli Range Rover Defender 110 Puma yang macam polis hutan pakai tu. Jadi pada tahun yang kita buat urusan tu, bila dapat rundingan terus tu, saya pun waktu ketika tu kita buat mesyuarat rundingan harga, pihak pembekal datang dalam mesyuarat tu dia dah kata dah, Cik Asrul, pengarah, kita tak perlu runding harga. Saya dah bincang dengan top level management company, dia agree nak bagi, you all nak beli 4 kan dengan harga RM250,000. Dia bagi percuma satu Range Rover Defender 110 Puma. Pada ketika tu saya tak adalah ilmu perolehan yang tinggi lah kan. Jadi gembira lah hati sebab dapat percuma kot satu Defender 110 Puma, harga dia RM250,000. Jadi tuan-tuan puan-puan tahu tak apa berlaku pada tahun tu? Kita nampak kadang-kadang macam ni lah ungkapan yang paling best. Tak semua benda indah tu seronok. Tak semua benda baik tu indah. Jadi macam tu lah. Sebab bila kita ada 5 Range Rover nak kena maintain, pada tahun yang kita buat perolehan tersebut, saya punya vote ataupun kita punya peruntukan untuk maintenance kenderaan tu burst. Sebab Range Rover ni kalau maintain dia mahal sangat. Satu ketul tu 8,000, 9,000, 10,000 kalau nak maintain dia tu. Jadi saya dah ada 5 biji. Bila dah ada 5 biji, yang sewajarnya saya ada 4 biji. Berdasarkan perancangan saya patut ada 4 biji. Peruntukan penyelenggaraan pun sepatutnya ada untuk 4 biji. Tapi bila kita dapat biji yang kelima tu, mengakibatkan bahawa saya punya peruntukan penyelenggaraan tu burst. Oleh sebab tu tak semua benda kita kena beli sebab kadang-kadang ada benda tu adalah underutilized. Sebagai contoh, bila kita beli laptop,
Kalau spek BPTM agensi dah bagi tahu bahawa laptop ni 1 gig, janganlah pandai-pandai bila buat keputusan tu, bila tengok ada syarikat tawarkan bagi 2 gig kita terima. Walaupun dia mahal sedikit. Sebab kadang-kadang itu bukan best value for money tuan-tuan dan puan. Itu sebenarnya tendensi kita membeli dalam keadaan underutilized. Sebab bagi saya laptop yang 1 gig ni pun saya tak boleh penuhkan. Sebab kita ni kerja ni, kita save Microsoft Word, paling besar pun PowerPoint. Microsoft Word tu pun 137 kilobyte. Jadi benda tu takkan memenuhi laptop ni pun. Jadi tak ada kewajaran kita menerima mahal sedikit untuk membeli spek yang lebih daripada yang kita nak. Okey, lepas tu yang kebiasaan berlaku lagi adalah perolehan yang tanpa perancangan. Itu kalau boleh kita avoidkan lah, sebab bila tak ada perancangan ni kita tak teliti, dan juga kadang-kadang dia bukan merupakan keutamaan kepada agensi tersebut. Kadang kita beli benda yang sia-sia je lah. Okey, alright. Saya sampai dalam perancangan ni, kita ada pula spesifikasi. Saya dah ulas panjang juga tadi pada awal. Spesifikasi itu kalau boleh buat biar lengkap. Kalau ada dimensi, bagi tahu dimensi. Kalau ada keupayaan tertentu yang kita nak, kita kena bagi tahu apa keupayaan tertentu. Kalau ada keperluan tambahan, dan kita bagi tahu keperluan tambahan. Saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan sikit berdasarkan pengalaman juga pasal penyediaan spek. Okey, contohlah kalau agensi nak buat pembelian ataupun perolehan sistem contoh yang akan digunakan seluruh USM. Bila kita nak develop spek ni, spek untuk sistem ataupun perolehan yang kompleks ni, kita tidak boleh pukul langsam bahawa kita buatkan kebiasaan. Kalau kita buat penilaian teknikal berdasarkan spek, kalau kita buat pematuhan tu, kita buat 80% pematuhan, syarikat akan lulus penilaian teknikal. Kita tak boleh lam macam tu. Spesifikasi ni perlu dibahagi kepada dua, iaitu spesifikasi mandatory dan juga spesifikasi optional. Maksudnya pilihan. Mandatory ni benda yang kita tengok dalam satu sistem tu, kita kata bahawa benda ni wajib ada. Kalau tak ada, sistem kita akan collapse. Jadi kita letakkan as a kriteria ataupun spesifikasi mandatory. Ini tak boleh letak percentage macam 80% lulus apa semua, tak boleh. Dia kena 100% lulus. Maksudnya lulus tu baru lulus. Jadi kemudian kita boleh tambah sebagai ada satu lagi part, iaitu spesifikasi optional ataupun pilihan. Yang ini boleh tuan-tuan puan nak tentukan bahawa nak 60%, 70%, 80% spesifikasi itu boleh, sebab yang ini dia kalau dia tak ada pun dia tidak mengkacau, ganggu ataupun collapsekan sistem yang kita tengah develop. Oleh demikian, sebab pengalaman saya tuan-tuan puan, saya banyak duduk di lembaga perolehan agensi dulu, contohnya di Jabatan Perdana Menteri. Diorang dulu nak buat sistem untuk Eskom di Sabah. Pada ketika tu dia buat sistem tu ada 960 item dalam satu sistem tu, yang mana dia buat penilaian 70% lulus jika syarikat mematuhi 70% spesifikasi yang dinyatakan. Lepas tu saya tolak paper tu sebabkan saya kata spesifikasi tu kena bahagi dua, iaitu mandatory dengan optional. Ya, ada orang nak bercakap ke tadi? Nak bertanya ke? Okey, bila kita ada dua macam tu, jadi kita akan boleh make sure lah bahawa spek tersebut ataupun kita akan dapat produk tersebut lah. Sebab tu selalu orang miss out lah sikit, sebab spesifikasi dia ingat satu spesifikasi general macam tu. Lepas tu kita kena develop kriteria penilaian. Okey, berdasarkan sistem yang ada sekarang, kriteria penilaian di-develop bersama-sama dengan spesifikasi. That's how. Sebab apa? Sebab kita nak menilai apa yang kita nak tengok ataupun apa yang kita nak dapat. Itu akan jive lah. Maksudnya penilaian tu akan lebih tepat berbanding kalau kita kriteria penilaian orang lain buat, spesifikasi orang lain buat. Itu akan timbulkan yang spesifik kabur, tak faham pasal spesifikasi. Okey, selalu persoalan kepada saya yang timbul adalah
Cik Asrul, boleh tak ahli jawatankuasa spesifikasi menjadi ahli dalam jawatankuasa teknikal, penilaian teknikal? Boleh tuan-tuan dan puan? Kalau tuan-tuan dan puan jadi ahli jawatankuasa spesifikasi, dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan boleh dilantik menjadi ahli jawatankuasa penilaian teknikal. Yang tak boleh ni adalah ahli jawatankuasa penilaian teknikal atau penilaian kewangan menjadi ahli PBM, pihak berkuasa melulu, iaitu jawatankuasa berharga ataupun lembaga polahan. Yang itu tak boleh sebab dia ada chain comment tu. Maksudnya you dah nilai, you buat keputusan, tak boleh. Dia mesti macam spesifikasi tadi, you develop spec tapi you nilai saja, tapi you tak buat keputusan. Maka macam keadaan begitu tidak ada conflict of interest lah, sebab you tak pegang chain of comment tu. Kalau tak, you buat penilaian, you buat keputusan, itu yang jadi salah. Kemudiannya tempoh masa. Kalau boleh spesifikasi ni tak payah guna tempoh masa yang panjang, sebab agensi kebiasaannya buat perolehan yang biasa dia buat. Sebenarnya agensi buat perolehan yang tahun lepas pun dia dah buat. Jadi spesifikasi itu cuma perlu dinilai sikit sama ada nak diteruskan berdasarkan spesifikasi itu atau ada spesifikasi baharu yang wujud dalam pasaran. Itu saja. Tak perlu sampai ada orang buat spesifikasi sampai setahun nak develop spesifikasi. Tapi saya faham tuan-tuan dan puan, bila kita nak develop spesifikasi untuk sistem, memang akan ambil masa yang panjang sebab dia akan ambil kira feasibility study, dia kena buat proof of concept, dia kena buat macam-macam untuk buktikan bahawa spesifikasi itu memang akan kita akan dapat sistem yang baik. Okey, kemudiannya yang ini biasalah sindrom pegawai copy paste. Saya unjurkan copy paste tu tak salah, tapi kena tambah edit. Jadi copy paste dan edit supaya benda tu menjadi betul dan semasa lah. Saya ada satu kes dulu yang kami diminta untuk tengok. Pada ketika tu, kes tu di Putrajaya lah, di Jabatan Akuntan Negara Putrajaya. Pada ketika tu dia buat satu tender untuk beli perolehan sistem perakaunan Saga tu lah, sistem perakaunan Saga. Jadi waktu tu pegawai tu dia call saya, dia kata, Cik Asrul, kita dah buat open tender. Kemudiannya isu dia sekarang, harga yang ditawarkan oleh semua petender yang masuk dia kata tak munasabah. Dia cakap lah, sebab dia kata anggaran jabatan 700,000, tetapi the lowest price from bidder, yang paling lower sekali adalah 1,300, iaitu sekali ganda. Lepas tu saya cakap, macam mana you develop spec? Oh, spec tu Cik Asrul, kita ambil yang 2010 punya spec lah. Sedangkan pada ketika tu 2015. Jadi of course lah, bila you copy paste spec yang lama, itu yang menjadikan bahawa harga tu tak reasonable. Sebab you ambil spek lama, harga pun harga yang lama. Sebenarnya harga sekarang dah berbeza dengan kadar inflasi dan sebagainya. Jadi benda tu tak betul lah. Bila kan dah penat buat satu proses perolehan, buat tender, dah kena buat retender balik dan sebagainya. Jadi kita wasting time. That's how tadi perancangan perlu betul, spek perlu jelas. Jadi supaya mengelakkan agensi buang masa buat tender, buat sebuah harga, alih-alih ending dia batalkan buat retender semula ataupun buat tender tak ada orang masuk dan sebagainya. Jadi benda-benda tu kita akan wasting masa dan juga tenaga pegawai kita lah. Okey, kemudiannya pakar. Ini agensi tiada pakar. Okey. Jika agensi tiada kepakaran untuk membuat untuk develop spec dan sebagainya ni, sebenarnya agensi boleh je menjemput orang kata pegawai daripada agensi lain yang berkaitan, yang boleh memberi pandangan. Boleh juga kita jemput pihak industri untuk membuat pembentangan, untuk kita lihat spek-spek yang wujud dekat pasaran dan sebagainya. Tapi yang tak boleh tu, yang kita jemput pihak industri syarikat untuk present, lepas tu kita jemput dia seorang. Lepas tu kita copy paste dia punya
spek dah jadi spek kita. Tak boleh. At least tuan-tuan puan pergilah cari di pasaran 2-3 syarikat yang boleh bagi produk yang sama. Kita suruh dia orang buat pembentangan. Jadi kita nak tengok yang optimum spek yang kita boleh tender out dan sebagainya. Kemudiannya pelantikan lah. Kebiasaan ni pelantikan tak teratur ni tak ada surat pelantikan. Alih-alih dia cakap dia adalah jawatan kuasa spesifikasi. Sekurang-kurangnya tuan-tuan puan, jawatan kuasa spesifikasi ni buatlah lantikan. Sebab at least lah tuan-tuan puan, dalam kita kerjaya ni tuan-tuan puan jadi sebagai jawatan kuasa spesifikasi tu pun dah, orang kata dah menyumbang merit kepada kerjaya kita. Kan, at least adalah surat, saya pernah jadi jawatan kuasa spesifikasi. Okay. So far ada apa-apa soalan tak? Kita masih lagi dalam perancangan ni. Okay, seterusnya kontrak pusat sistem panel. Kontrak pusat ni of course kalau berdasarkan peraturan semasa yang berkuat kuasa, kontrak pusat sistem panel ni ada perenggan 3, perenggan 4 tu. Tuan-tuan puan, jika nak buat satu perolehan yang melibatkan kontrak pusat sistem panel, wajiblah menggunakan kontrak pusat sistem panel, tuan-tuan puan. Jadi ada juga kadang-kadang agensi pegawai kata tak tahu berkenaan, tak boleh. Dia prinsip kita melaksanakan kerja di Malaysia ni, dia pertama sekali kita kena, sebelum kita nak buat perolehan lah, for example, kita kena pastikan kita rujuk pekeliling yang betul. Maksudnya kalau macam dulu pengalaman saya di agensi, saya ambil pekeliling perolehan tu, saya dudukkan kat depan, baru saya mulakan proses perolehan saya. Nak lantik jawatan kuasa spek, macam ni, lantik jawatan kuasa spek. Lepas tu bila nak buka tender, nak iklan, macam mana, apa kriteria, apa komponen yang ada dalam iklan dan sebagainya. Maksudnya kita kena riki dulu, kita kena tengok dulu pekeliling tu, tuan-tuan puan. Barulah kita kata perolehan yang kita laksanakan tu selaras dengan peraturan yang kita ada. Saya rasa saya tak sentuh banyak lah pasal kontrak pusat sebenarnya, sebab dia, tuan-tuan puan tengok di dalam tu dia ada perabot, pos laju dan ayam dan sebagainya tu. Yang itu saja yang tertakluk kepada kontrak pusat sistem panel. Sekarang ni kontrak panel berpusat, dia punya tu dah tukar nama. Ini dokumen tawaran. Kadang-kadang dokumen tawaran macam saya nyatakan awal tadi, kandungan dokumen tak jelas. Tuan-tuan puan, saya bagi satu contoh lah dengan tuan-tuan puan. Ini berlaku sendiri di Kementerian Kewangan. Saya diminta untuk jadi jawatan kuasa penilaian kewangan di MOF. Kemudian bila saya terima untuk dinilai, bila kita buka dokumen untuk dinilai dan sebagainya, saya terkejut tengok senarai semak dokumen yang perlu dihantar oleh pihak pembida kepada MOF. Tuan-tuan perempuan boleh bayangkan penilaian kewangan, dokumen yang diminta kepada pembida tu sebanyak lebih kurang 18 dokumen. Saya pun terkejut. Saya tengok senarai tu daripada atas sampai ke bawah ada 18 item. Biasa saya buat perolehan, saya tak lebih daripada 5 item. Sebagai contoh, biasa penilaian kewangan ni kita minta penyata bank, kemudahan kredit, penyata kewangan, mungkin kita akan minta CJPBT, mungkin kita akan minta katalog, for example. Tapi saya tengok apa sampai 18 ni. Dia kata sebab tuan-tuan kena faham dekat MOF, yang buat perolehan untuk MOF adalah bahagian lain. Dia bukan bahagian perolehan kerajaan yang buat perolehan. Dia bahagian dasar saraan. Dia bahagian diorang tu yang buat perolehan untuk MOF. Bahagian BPK ni tak buat perolehan. Dia tak ada, kita tak uruskan perolehan. Tetapi biasa pegawai kami ni dijemput untuk jadi jawatan kuasa. Oleh demikian, bila saya tengok 18, tuan-tuan perempuan boleh bayangkan. Pada ketika tu adalah saya menilai untuk tender pasu bunga. Tender pasu bunga pejabat tu, sewaan pasu bunga pejabat. Saya terkejut, dalam sewaan pasu bunga pejabat tu, dia boleh minta yang paling best tu, salinan bon pelaksanaan. Siapa kat sini boleh bagi tahu saya? Macam mana syarikat boleh bagi bon pelaksanaan sedangkan tender tu pun belum dapat
Ada siapa-siapa yang boleh jawab tu? Tak, by logiknya bom pelaksanaan diberi setelah tender di award kepada pemenang. Kan? Bom, bila dah award ABC Sdn Bhd, ABC Sdn Bhd kena bagi bom pelaksanaan dengan agensi. Itu betul. Tetapi ini baru masa tender dah kena bagi salinan bom pelaksanaan. Saya punya bengang dengan pegawai yang jadi urus setia perolehan pada ketika tu. Saya call dia, saya kata, apa maksudnya you minta ni apa salinan bom pelaksanaan? Dia boleh jawab dengan saya, dia kata, alah Sro, tak apalah. Dia hantar je lah kertas kosong tulis tiada. Saya pun tengok dia atas bawah kan. Apa beza tiada dengan tak payah minta? Siapa lagi cerdik? Yang lebih cerdik adalah tak payah minta sebab benda tu memang tak ada. Lepas tu budak tu pun macam, alah kita minta je, kalau tak ada cakaplah tak ada. Okey, contohlah dalam kes tersebut, kalau dia tak bagi, maksudnya lampiran tu tak ada, dia tak ada tulis tiada, dia tak hantar kertas kosong. Gagal ke lulus? Yang tu gagal sebab dia tak hantar tulis tiada. Saya pun pada ketika tu pun rasa nak terjun bangunan pun ada. Mana ada orang minta bom pelaksanaan. Lepas tu kalau dia tak hantar, gagal. Kalau dia hantar, tulis kertas kosong tu tulis tiada, lulus. Apa kejadah punya penilaian ni? Dia cakap apalah kriteria yang dia orang buat ni. Nampak tak? Dekat MOF pun tak terlari daripada melakukan kesalahan. Tapi kesalahan tu biarlah cerdik. Saya pula bagi tahu dengan dia orang bahawa tak payah, tak ada ke, ada ke, hantar kertas kosong ke, hantar kertas ada ke, memang tak ada lah. Kemudian yang saya paling rasa nak gila bila menilai tu adalah yang salinan dia minta kedua tu, dia minta salinan sijil Final Acceptance Test, FAT kita panggil, ataupun PDI, Pre-Delivery Inspection. Saya cakap dengan pegawai tu, FAT ni hanya untuk beli kapal terbang je yang ada FAT. Ini nak sewa pasu bunga mana ada FAT? FAT mana dia nak bagi? Aduh, saya nak... itu yang saya nak marah tu pun susah. Sebab saya ni kalau dah tu memang asyik nak angin je. Sebab tengok macam mana lah orang ni buat perolehan. Nampak tak? Dokumen tu pun tak betul. Ada ke minta FAT? FAT tu kalau nak beli kapal terbang, tapi kapal terbang yang dah siap. Maksudnya FAT ni CJ yang dikeluarkan setelah pihak pembeli tu dah menerima produk tu. Contoh macam Air Force menerima Airbus 400M. Bila dia terima sampai kat Malaysia, Air Force kena buat assessment, dipanggil Final Acceptance Test. Jadi dia buat pusing satu kapal terbang, check komponen, parts dan sebagainya. Bila dah puas hati barulah sign sijil FAT. Itu beli kapal terbang, nak sewa pasu bunga mana ada sijil FAT. Kadang-kadang ada dekat universiti, contoh kalau ada memerlukan kontrak yang ada FAT. Contoh kalau fakulti beli machinery besar, kadang-kadang itu kita panggil CJ tauliah lah kan, operasi. Dia lebih kurang lah. Jadi kita beli daripada luar negara, for example, mesin-mesin yang besar tu. Jadi bila dia datang kat Malaysia, kita buat assessment. Kalau lulus, baru kita keluarkan CJ Final Acceptance Test tu. Dia lebih kurang macam tu. Jadi kita kena pastikan dalam dokumen tawaran tu jelas, kandungannya betul, borang yang lampirkan lengkap. Sebab ada juga agensi tanya tanya bahawa borang tak lengkap ni Cik Aso, boleh tak kita hantar balik? Itu ya isu dia. Sebelum keluarkan dokumen tawaran, semak dulu dokumen tawaran tu. Okey, semua arahan lengkap tak? Semua borang yang nak digunakan lengkap tak? Semua senarai semak betul tak? Jadi barulah bila kita keluarkan dokumen tawaran, tak ada isu ralat dan sebagainya, kan? Jadi benda-benda tu semua agensi boleh take note. Lepas tu yang paling penting dalam dokumen tawaran, draft contract. Sebab tuan-tuan puan, ini jarang kita amalkan. Sebab kebiasaannya kita tak ada draft contract. Sebab macam contoh penasihat undang-undang pun tak nak sediakan draft contract. Sebab bagi dia nak tengok draft contract yang dah ada nama pembekal. Kadang-kadang lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan puan, praktis di peringkat antarabangsa, sebenarnya draft contract ni penting. Sebab dalam draft contract tu, dia dah ada orang kata obligasi between
buyer and seller lah kita kata. Then dalam draft contract tu, every obligasi tu dia have apa orang kata nilai duit dia. Maksudnya adalah bersandar kepada kos yang dia kena tanggung. For example lah tuan-tuan, dalam kontrak kan ada menyatakan bahawa LED boleh dikenakan jika lewat. Jadi LED tu sebenarnya kos tu syarikat. Jika dia lewat, dia kena berapa-berapa. Jadi bila kita ada draft kontrak ni, syarikat bila nak tender projek kita, benda tu dia akan reasonable. Maksudnya dia akan tengok kos yang wajar sebab obligasi yang dia kena tanggung. Jadi at least bila dia tawar harga tu, more or less harga tersebut wajar untuk ditawarkan. Okey, kemudian ni syarat tawaran kita kena jelas maklumat. Okey, kita kalau ada pindaan maklumat dan sebagainya kena maklumkan dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya kita tengok penjualan dokumen. Ini dah fasa pelaksanaan tuan-tuan. Fasa pelaksanaan ni bermula dengan penjualan dokumen. Nak jual dokumen semua, lepas tu dokumen tu mesti ada nombor siri dan sebagainya. Nak make sure bahawa jumlah yang beli tu dengan jumlah yang akan menghantar tu wajar lah. Sebab ada masa kadang-kadang yang beli 5 orang, yang hantar 300 orang. Kan pelik. Yang beli dokumen kita 5 orang je tapi hantar balik untuk masuk tender kita 300 orang. Itu pelik lah, maksudnya ada orang buat fotokopi. Jadi kena ada sedikit kawalan ke atas dokumen tawaran ni. Ada persoalan dengan saya, Cik Asrul, sekarang kita kebiasaannya jual dokumen ni fizikal. Maksudnya syarikat kena datang kat USM beli dokumen fizikal. Boleh tak kita jual secara online? Okey, sebenarnya penjualan dokumen sekarang ni kita boleh laksanakan secara atas talian tuan-tuan puan. Jika ada melibatkan bayaran, dan bayaran tu boleh guna FPX ataupun platform yang telah disediakan. Sebab baru-baru ni memang ada permintaan dokumen-dokumen ni dijual secara email dan apa-apa semualah. Jadi walaupun nak jual secara atas talian dan sebagainya, tapi pengurusan dokumen ni perlu sewajarnya dibuat lah. Maksudnya ada nombor siri juga dan sebagainya. Kontrol macam mana kita nak pastikan kita jual dokumen tu betul dan sebagainya. Jadi wakil syarikat yang nak beli dokumen tu betul. Sebab kita letakkan syarat hanya wakil syarikat yang dinamakan sahaja yang boleh membeli dokumen tawaran. Jadi kita kena ada due process lah. Maksudnya kita kena bila orang nak beli dokumen tu, mungkin dia kena email dahulu kepada kita, maklumkan bahawa dia wakil syarikat ni, dia kena buktikan nama dia tu ada dekat pendaftaran syarikat dekat CJ MOF tu. Barulah kita boleh hantar email untuk jual dokumen tu kepada wakil syarikat tersebut. Sebab kita tidak mahu menggalakkan kes-kes jual lesen syarikat dan sebagainya tuan-tuan puan. Cuma saya nak unjurkan jika USM ataupun agensi ada berhasrat untuk buat perolehan dalam masa terdekat lah, maksudnya nak iklan ataupun nak iklan dalam minggu ni, nak iklan dalam minggu depan. Jadi cadangan saya ataupun pandangan saya, tempoh iklan, tarikh tutup iklan tu kalau boleh lah tuan-tuan puan, letakkan dia slightly jauh sikit daripada tarikh akhir PKP, tapi dekat Penang tak berlaku lagi PKPB. Kalau berlaku, then kalau boleh tarikh tutup tu biarlah jangan dalam tempoh PKPB lah. Sebab yang kita benarkan adalah beli dokumen secara atas talian, tetapi kalau macam MOF sendiri, kita benar dokumen atas talian, tetapi bila hantar kena hantar fizikal melalui pos ataupun serahan kaunter. Tapi sekarang kita galakkan pos lah. Kita takut bila pos tu dia datang lewat daripada tempoh, sebab pos tu ada beroperasi tak beroperasi. Jadi benda-benda tu semua, kekurangan-kekurangan tu kita kena factor in dalam proses kita lah. Oleh demikian, macam MOF sendiri dia dah lanjutkan macam contoh kita tengah buat kontrak pusat kertas yang telah diiklankan 2 minggu lepas, dan tarikh tutup tu pun kita dah anjakkan ke November supaya memberi luang dan peluang kepada pembida untuk masuklah dalam tender kita. Rugi atau tuan-tuan kalau kurang pembida yang masuk, sebab end up dia nanti kerajaan rugi. Okey.
Kemudiannya tempoh salaku, okey lanjut tempoh salaku. Banyak persoalan yang timbul dekat saya semalam, sepanjang hari 2 hari ni semalam dan kemarin agensi menanyakan bahawa dia dah buat tender, dah buat sebuah harga, tempoh salaku nak tamat dah 31 Oktober ni. Bagaimana sebab Putrajaya, KS, Selangor tengah dalam tempoh PKPB, macam mana kita dengan tempoh salaku? Sebab semalam KPPA dah keluarkan surat arahan bahawa mesyuarat latihan kursus secara fizikal tidak boleh dilaksanakan sebab semua kena buat atas online. Sebab itulah hari ni USM pun bagusnya kita buat kat atas online ni, atas talian dan sebagainya sebab saya pun tak boleh ke sana kan, tuan-tuan pun tak boleh ke sini macam tu. Jadi penyelesaian dia kita buat di atas talian. Okey, jadi persoalan yang timbul semalam berkenaan tempoh salaku lah. Bagaimana dengan tempoh salaku yang nak tamat dan sebagainya. Jadi tempoh salaku tu hari ni kita MOF lah. Semalam saya dah draft berkeliling tu untuk dibawa ke perhatian Ketua Setiausaha Perbendaraan. InsyaAllah by today kita akan keluar ke arahan selanjutnya untuk kawasan-kawasan PKPB. Dia tak tertakluk tuan-tuan. Kalau PKPB tu contohlah berlakunya di Penang atau di Kedah, jadi benda tu nanti dia apply benda yang sama kat tempat tu. Sebab kita pun akan generalize kita punya arahan bahawa yang mana kawasan yang diarahkan melaksanakan PKPB lah. Jadi tempoh salaku tu boleh dilanjutkan. Maksudnya urus setia boleh mendapatkan kelulusan pengerusi PBM untuk lanjutkan tempoh salaku dalam tempoh PKPB. Sebab tuan-tuan puan isu tempoh salaku yang timbul dalam perolehan kerajaan ni, isu dia adalah agensi buat keputusan selepas tempoh salaku. Okey, saya nak terangkan sedikit apa peri pentingnya tempoh salaku ni. Tempoh salaku ni sebenarnya adalah satu tempoh yang kerajaan berjanji ataupun syarikat bersedia untuk menawarkan harga tersebut seperti tawaran dia. Maksudnya macam ni tuan-tuan. Contoh kalau kita nak beli laptop. Bila kita nak beli laptop, contoh kami di KL ni kalau biasa nak beli laptop ni kita pergi Loyat lah Pergi Loyat, kita pergi pertama sekali jarang-jarang berlaku kita terus beli laptop tu. Apa kita buat? Kita minta quotation. Jadi kita akan pergi beberapa kedai, kita akan minta quotation. Kalau tuan-tuan perempuan perasan tak bawah quotation lah, tak kira lah tuan-tuan perempuan nak minta mana-mana quotation, dia akan tulis bahawa harga di atas, tertera di atas adalah untuk tempoh 14 hari daripada tarikh ianya dikeluarkan. Maksudnya harga yang tertulis dalam quotation tersebut sah lakunya sehingga 14 hari. Seperti itu juga sah laku dalam perolehan kerajaan. Oleh demikian, macam contoh sebut harga, sah laku dia maksimum 90 hari. Dalam tempoh 3 bulan, agensi kena buat keputusan dalam sebuah harga. Untuk tender, minimum 90 hari. Dalam tempoh minimum 90 hari, agensi boleh buat keputusan. Sebab tu macam KKM, ada KPM, bila buat satu tender, dia punya tempoh salaku adalah 180 hari. Jadi lebih daripada 90 hari. Sebab, yelah, bila KKM kan, bila dia nak buat jawatan kuasa penilaian, sebab jawatan kuasa penilaian di KKM kebanyakannya doktor, pakar dan sebagainya. Jadi bila dia set date untuk buat mesyuarat penilaian, isu yang timbul adalah doktor tu adalah pakar. Jadi bila pakar tiba-tiba nak datang hadir mesyuarat, dia dah kena bedah orang. Jadi dah kena cancel dan sebagainya. Jadi benda-benda ni semua that's how KKM, KPM dia letakkan tempoh salaku yang lebih panjang. Sebab mengelakkan dia kena, kalau buat keputusan luar tempoh salaku kena retender balik. Jadi daripada buat 2-3 kali kerja, dia buat sekali kerja tapi tempoh salaku tu dia bagi panjang. Lepas tu tapi tak boleh pula terlalu panjang. Jadi tempoh tak munasabah, tak nak buat 360 hari dah dekat setahun. 5 hari lagi nak setahun. Jadi bila nak buat keputusan, bila nak dapatkan produk tersebut kan. Jadi tempoh salaku ni, okey, ada persoalan dengan saya, apa tindakan jika agensi buat keputusan lebih daripada tempoh salaku, kemudiannya syarikat menolak. Ya, tuan-tuan kena faham kat sini. Bila syarikat menolak, bila agensi mengeluarkan keputusan melebihi tempoh salaku, syarikat tersebut tidak salah lah. Dia tidak boleh dikenakan tindakan tata tertib. Okey.
Jika agensi buat keputusan dalam tempoh salaku, jika syarikat tolak, maka penolakan tersebut merupakan satu benda yang boleh diambil sebagai tata tertib kepada syarikat yang Kementerian Kewangan boleh ambil. Tuan-tuan puan kena ingat kalau tender yang buat kemudiannya di award dalam salaku yang masih hidup tetapi syarikat menolak, maka serahkan laporan penolakan tu kepada MOF. Nanti MOF akan ambil tindakan tata tertib untuk gantung lesen dan sebagainya lah, untuk blacklisting dan sebagainya. Sebab kita tak macam mana nak cakap, dia tolak tu macam dia mempermain-mainkan proses perolehan lah. Sebab proses perolehan ni involve of tenaga, involve of money, wang rakyat dan sebagainya. Jadi benda-benda tu semua bila kita tawarkan dia tolak dan sebagainya, benda-benda tu tak wajar lah berlaku. Cuma yang hari tu berlaku tak boleh dielakkan. Sebagai contoh, ada agensi buat tender pada bulan 3, awal bulan 3. Kemudiannya kita kena PKP seluruh Malaysia. Lepas tu kita lanjutkan salaku kan. Lepas tu PKPB apa semua. Tiba-tiba kita lanjut lagi salaku. Kemudiannya ditawarkan. Kemudiannya syarikat tolak. Tapi hari tu kita bagi peluang lah. Bila syarikat tolak dalam tempoh PKP hari tu, kita understand lah. Sebab ekonomi di luar telah berubah akibat daripada penularan COVID ni. Oleh demikian, kerajaan kena buat timbal balas ataupun ketetapan bahawa kita boleh menerima lah penolakan, sebab mungkin syarikat tak bersedia untuk buat penstrukturan semula perniagaan yang perlu dibuat lah. Okay, alright, seterusnya.